Assalamualaikum dan salam bahagia. Anda sedang menyaksikan Sekilas Fakta Isnin 23 Januari 2017. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap syarikat penganjur program motivasi yang melakukan aktiviti sambil berbogel di sebuah pusat peranginan di Bentong, Pahang semalam. Menterinya Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz berkata modul motivasi itu tidak sepatutnya diwujudkan kerana perbuatan terbabit mencemar budaya bangsa dan melanggar adat resam serta tata susila rakyat negara ini. Sambil menyifatkan perbuatan itu sakit otak, Nazri berkata 2 tahun lalu kejadian bogel pernah dilakukan sekumpulan pelancong di puncak Gunung Kinabalu dan kini rakyat Malaysia pula yang melakukannya. Tengah malam semalam, polis menahan 39 peserta lelaki berumur dalam lingkungan 19 hingga 23 tahun kerana disyaki berkelakuan lucah di tempat awam dengan berbogel ketika menyertai program motivasi di sebuah pusat peranginan di Bentong pada petangnya. Kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi agar UMNO belajar daripada kejayaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi mengundang rasa kecewa pemimpin pembangkang. Saya rasa agak mengecewakan kalau mana-mana pimpinan di Malaysia ini boleh merelakan penipuan semata-mata untuk menang dalam pilihan raya. Jadi kita nasihatkanlah Datuk Seri Zahid, kita sebagai pemimpin pegang amanah. Tak perlulah kita pakai penipuan untuk memenangi hati rakyat. Terima kasih. Ahmad Zahid semalam dilaporkan sebagai berkata UMNO perlu belajar daripada kejayaan Trump dan Modi dalam mempengaruhi persepsi umum melalui media sosial. Belajar daripada beberapa pengalaman tokoh-tokoh yang dulunya tidak digemari tetapi menjadi pemimpin utama. Narendra Modi umpamanya yang mengetuai parti BJP melawan parti Kongres India. Parti Kongres seperti UMNO lah, BJP seperti rakan kita yang belah sana tu. Begitu juga yang menjadi Presiden Amerika secara resmi mulai semalam tu. Persepsinya beliau akan kalah. Persepsi dan pemikirannya beliau tidak akan menang. Persepsinya beliau akan melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Amerika. Persepsinya beliau akan dibenci oleh orang Islam. Persepsinya akan dibenci oleh orang-orang yang the color, orang yang berkulit warna bukan berkulit putih. Tetapi penguasaan media sosial yang dilakukan oleh beliau dapat ikut-ikut dan tim komunikasinya akhirnya Presiden Donald Trump telah menjadi Presiden Amerika kerana kekuatan menggunakan media sosial. Dalam pada itu, Nurul Izzah menganggap kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa Bersatu telah menamatkan tempoh perbincangannya dengan PAS untuk mengadakan kerjasama dalam gabungan Pakatan Harapan dilihat hak tokoh ulung itu mengeluarkan kenyataan. Ya, saya tak perlu komen. Yang penting adalah tumpuan kepada satu lawan satu dan saya fikir sebagai mantan Perdana Menteri beliau boleh keluarkan kenyataan sendiri. Terima kasih. Selepas Bersatu menyatakan syarat yang dikehendaki, kata Dr. Mahathir, PAS pula selepas sekian lama tidak memberi sebarang jawapan. Jika PAS tidak nak menyertai Pakatan Harapan ini, Parti Bersatu akan berada dalam Pakatan Harapan. Itu. Kalau PAS tak naklah. Tapi kita. Yang mana ini bermakna bahawa dalam pilihan raya, kita mungkin tidak dapat satu lawan satu. Kerana kalau PAS meletak calonnya, akan ada pertandingan 3 penjuru. Dengan gaya seperti Cikgu, Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng menasihatkan semua murid agar mengingati 3 perkara jika mahu berjaya dalam hidup, iaitu rajin, bersih dan jujur.
Beliau berkata demikian ketika berucap di sebuah sekolah rendah di Pulau Pinang hari ini. Ingat 3 mesej yang saya nak sampaikan. 1, kerja kuat. 2, bersih. 3, berani. Boleh tak? Kita mula sekarang. Nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Baik adik-adik, sila duduk semua. Satu kajian yang dibuat oleh Invoke Malaysia mendapati bahawa PAS berkemungkinan akan kehilangan banyak kerusi yang disandang dan dijangka kalah teruk pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 nanti. Dalam satu kenyataan, Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Sani Hamzan mendakwa ini mungkin disebabkan oleh pendekatan PAS yang dilihat tidak konsisten dalam pendekatan serta tidak mempunyai pendirian dalam gerak kerja politik mereka. Katanya pemimpin PAS ketika ini menolak secara total Amanah dan DAP, sementara itu pengikut parti di peringkat bawahan pula menolak UMNO, memandangkan sebahagian mereka masih berpegang dengan pandangan lama yang ekstrim terhadap parti itu. Jelasnya kedua-dua pandangan pemimpin serta pengikut PAS ini menyebabkan mereka terpaksa mencipta blok ketiga dengan strategi Kingmaker yang mencorakkan pendekatan yang tidak berpendirian. Bagaimanapun rakyat pula merasakan ia tidak mampu untuk membuat perubahan kepada tampuk pemerintahan negara. Sebelum ini, PAS ada membuat kenyataan bahawa mana-mana parti pembangkang yang ingin bekerjasama dengan PAS perlu mengikut cara PAS. Di samping itu, PAS terbuka mengadakan rundingan dengan mana-mana NGO maupun parti politik untuk menghadapi PRU14 kecuali dengan Amanah. Tambahnya lagi, PAS kini bergantung dengan pengundi keliru yang kurang terdedah dengan perkembangan politik dan menganggap parti tersebut masih lagi bernaluri pembangkang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Jangan lupa layari laman web kami di www.kinitv.com/pm untuk berita yang selanjutnya. Saya Nur Syah Muhammad Amin. Salam hormat dan jumpa lagi.